Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Welcome to my channel, Muhammad Nasir Abdullah. Yang mana belum subscribe, please subscribe to my channel and support me. Thank you very much. Okay, hari ini saya nak tunjuk berkenaan dengan online marking, right? Menggunakan Google Classroom. Seperti yang kita faham bahawa selama PKP banyak lecturers and teachers buat online training, online classes, right? Menggunakan pelbagai jenis platform yang mana kebanyakannya ada yang menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom, and then another LMS lagi adalah Microsoft Team. Ada yang menggunakan universiti itu sendiri punya LMS, right? So hari ni aku nak tunjuk macam mana kita nak membuat online assessment, okay, ataupun marking menggunakan Google Classroom, dan apa kelemahan menggunakan Google online marking ni, right? So contoh sekarang ni saya nak buka teachers punya Google Classroom. So ini adalah teachers punya Google Classroom, right? So sekarang ni saya dah create satu test, right? Kita boleh nampak dekat sini lah. So ada 2 student dekat sini. So saya dah assign. So kalau kita tengok dekat sini ada test, saya bagi dalam bentuk PDF, right? So PDF ni dia ada soalan-soalan lah. Soalan test 1, test 1 2 3. Student kena isi nama, student ID, and then group, right? And then dia jawab soalan ni lah. So saya punya expectation, right, kepada student-student, right, yang tidaklah terlalu tinggi kan. Kita tak expect student tu menjadi terlalu advance yang mana dia tulis menjawab terus menggunakan Google PDF ni dalam advance ataupun dia ada Kami, dia boleh buka Kami, ataupun dia boleh convert kepada Google Document pun boleh juga. Kadang-kadang jika kita punya soalan tu mengandungi formula, mathematical formula, dan kalau kita convert ke Google Document, so formula-formula tu akan macam lari atau tidak boleh dibaca, right? So apa yang saya expect pada my student lah, I tunjuk pada my student, I expect dia untuk download dulu PDF ni, right? Kertas soalan ni, and then jawab dalam kertas jawapan dia sendiri. Jika kalau soalan tu statistik, right? Contoh pada statistik dia memerlukan banyak pengiraan, right? Jika pelajar tu tidak mempunyai Wacom, right? So dia kena jawab sendirilah guna test paper dia, dan then kena scan ke dalam Google Classroom, convert ke PDF and hantar ke Google Classroom lah, akan ke lecturer kan. So sekarang ni saya nak tunjuk macam mana student nak hantar. So kalau dah lecturer dah assign macam ni, bila kita buka account student, so ini adalah account student. Let's say I create sendiri dummy student. So dalam account student kita akan nampak student akan nampak lah dia punya test, right? Contoh, so dia boleh buka lah view assignment, right? So dekat sini dia boleh tekan question paper ni, right? Soalan yang sama lah, right? So sekarang ni apa yang saya nak student ni untuk download paper ni dulu. So dia kena download lah. Dia tekan download sini, and then letak dekat let's say desktop. Alright, letak kat desktop. So bila dia dah letak kat desktop, dia boleh baca lah soalan ni, right? Dia boleh baca, ataupun kalau soalan ni selalu simple, dia boleh terus menjawab dalam soalan ni, dalam kertas jawab soalan ni, dan terus hantar ke lecturers, right? Kalau dia tak boleh, soalan tu terlalu kompleks, memerlukan jalan pengiraan yang panjang, dia kena jawab sendiri dalam kertas jawapan ni lah, kertas sheet, and then dia kena scan, and then dia kena convert to PDF dan submit kepada Google Classroom. So sekarang ni contoh benda paling senang saja. So sekarang ni saya nak student to fill in
Dia boleh jawab kat sini lah. Okay, Muhammad Nasir Abdullah. Dia jawab terus lah menggunakan Google Adobe Reader. Right, contoh. Okay, ini kalau student ada Adobe Reader lah yang boleh sign annotate balik dalam PDF. Kalau student tak ada Adobe Reader, so dia kena convert this paper tadi. Let's say dia buka Word, right? Contoh I nak tunjuk one step by step Word, and then dia boleh tekan open, terus ke mencari dia punya file file tadi tu mana tu. Alright, dekat sini. Alright, ni test 1 2 3 kan. Dia boleh tekan open. Terus Microsoft Word akan convert PDF file tadi ke Word document. Ini satu cara lah yang mana student boleh convert daripada PDF ke Word. So student once dia dah convert, dia boleh start menjawab lah. Let's say dia tulis nama dia Muhammad Nasir Abdullah. Right, student ID dia letak di student ID group. Let's say group A, besar-besar sikit lah, boleh nampak. So let's say what is your name, the question 1 lah. Dia jawab Ahmad bin Abu. Right, what is your favorite food? Let's say dia boleh jawab lah dekat sini, nasi goreng. Right, bila dia dah selesai menjawab, dia akan save, and then dia boleh save sini and then tukar kepada PDF, sebab dia kena menghantar jawapan dia ke PDF. So dia kena save lah, test 1 2 3 jawapan Nasir. Contoh dia letak sini. Right, kalau dia tak nak convert, dia jenis tak membaca arahan, dia nak hantar juga menggunakan Microsoft Word pun tak ada masalah. So just hantar menggunakan Microsoft jawapan Nasir. So saya akan tunjuk dua-dua permasalahan ni. Right, so kita tutup. Right, so sekarang ni dia dah pergi ke account student. So bila ni account student ya. Okay, student pertama. So student pertama akan menghantar menggunakan PDF file. So dia akan tekan add or create file, and then tekan file, ataupun dia nak tulis balik pun boleh juga, tak ada masalah. Right, tekan file, dia hantar menggunakan PDF jawapan Nasir. This is a PDF file. So dia tekan upload lah. Right, so tunggu sebentar, mengikut internet connection lah. So bila student ni dah upload dia punya jawapan, dia mesti kena tekan hand in. Kalau dia tak tekan hand in, kalau kita balik ke lecturer punya profile, ini lecturer punya profile, bila kita refresh dekat sini, right, dia still turn in tu kosong, maksudnya tak ada student lagi yang hantar. Right, belum ada student yang hantar lagi. Selagi dia student tidak tekan hand in, maksudnya dia belum hantar. So kena pesan dekat student untuk hand in lah. Right, kalau tak, dia tak menghantar. So bila dia tekan hand in, okay, tekan hand in lah. Right, dah hand in. So bila kita tengok dekat sini, hand in, account lecturer ni, right, okay, kita akan nampak satu turn in lah. Dah seorang, okay, Muhammad Nasir, this one account ni dah turn in. Right, okay, saya nak tunjuk beberapa masalah atau kebaikan dan keburukan lah. Kita boleh ambil ni, student boleh ambil ni satu kebaikan atau satu keburukan, dan boleh blend together lah. Kalau disalah guna, dia akan jadi satu keburukan lah. Kebaikan Google Classroom berbandingan LMS yang lain, student dia boleh unsubmit. Dia boleh unsubmit balik kerja dia, right, and then dia boleh delete jawapan yang dia nak hantar ni, and dia boleh tambah yang baru. Right, let's say dia dah buat correction dia punya paper, dia boleh kata jawapan tu dia boleh hantar yang baru lah. So dia boleh upload yang baru. Right,
and then dia submit balik. So student jangan ingat lecturer tak tahu, right? Kita boleh buka ke account lecturer, and dia akan nampak dekat sini satu turn in lah. Alright, so bila kita buka this student punya kertas jawapan, kita boleh nampak dekat sini turn in, see history. So kita nampak dekat sini pukul 11.36 dia turn in, 11.37 dia unsubmit, 11.37 dia submit yang baru. So ini history lah, kita boleh query balik dekat student kita tu. So ini adalah satu keburukan kepada jika lecturer tak mahu student tu unsubmit, right? So student boleh unsubmit, right? So ini ada satu keburukan lah, right, kepada lecturer, and then dia ada satu kebaikan kepada student, right? So saya tunjuk satu lagi account. Ini account student juga. Saya nak submit menggunakan Microsoft Word. Okay, saya tambah Microsoft Word. Test 1, 2, 3 jawapan Nasir Microsoft Word. Right. So upload. Okay, and then saya tekan hand in. Okay, so kita pergi ke account lecturer. So bila pergi ke account lecturer, kita akan nampak dekat sini refresh, dia akan tulis 2 turn in. So dua-dua student kita sudah hantar. So sekarang ni kita nak pergi ke marking, right? So kita nak marking. Kalau nak marking online, dia ada beberapa benda yang kita perlu tahu. Kalau kita nak marking online, let's say this one, saya ada 2 student saja. Okay lah, kalau saya ada 100 student dalam ni, and then jika kita baru marking 2 paper, and then kita rasa kita nak biar kita siap semua marking dulu, baru kita nak return kepada student. Dan marking online bukan adalah satu benda yang preferable lah, right? Kalau kita nak marking satu-satu, and then biarkan student tu tahu, walaupun kita tak siap lagi, ada student-student lain yang belum marking lagi, tapi kita nak student kita dah marking tu tahu immediately, and then marking online adalah yang benda yang bagus. Right, selalunya kita melihat balik kepada advantage yang disadvantage tadi, yang unsubmit and submit balik tadi tu. Kalau kita marking online, maksudnya student yang kita dah marking tu akan dapat detect apa yang kita dah marking. And then kalau dia bocorkan rahsia, let's say dia bagi tahu kepada student-student lain, right? Student-student yang kita belum marking tu, dia boleh buat correction dan unsubmit dan submit balik. So itu adalah satu keburukan, right? Yang mana pelajar-pelajar boleh membuat satu tidak how to put that word lah, tidak jujur pada diri sendiri. Mungkin akan berlaku ketidakjujuran lah, kan? Okay, now saya nak tunjuk macam mana kita nak marking online ni. Tapi sebelum saya nak tunjuk marking online, right, kalau kita nak marking offline adalah lebih selamat berbanding dengan marking online, di mana student-student kita tidak dapat bagi student tu dapat tahu immediately apa yang kita nak marking, right? Contoh, kita boleh tekan dekat folder dekat sini, so dia akan pergi ke Google Drive terus. Bila dia pergi ke Google Drive, kita boleh download semua jawapan-jawapan daripada student. So ini kalau kita nak marking online, kita make sure kita kena download dulu. Marking offline menggunakan PDF Annotator ke, PDF Adobe DC Pro ke, kan? Ataupun kita boleh print satu-satu marking one by one, and then scan balik bagi kat student. Tapi banyak kerja lah kalau nak print one by one kan. Better kita pilih satu platform yang boleh marking offline, right? Contoh sekarang ni saya nak tunjuk marking online, right? So kita tekan yang first student ni, right, dia dah hantar satu jawapan menggunakan PDF, right? So dekat sini kita boleh bagi komen. Let's say nama ni salah, let's say contoh
kita bila letak add comment lah, nama salah, right? So ini adalah proses kita nak marking online ni, right? Kita belum return lagi. Kalau kita return, student akan dapat tahu markah. Let's say kita letak 100 markah, right? Kita letak nama salah dekat sini, and then kita nak tambah apa-apa benda lain lah, right? Ni contoh menggunakan comment, right? So kita boleh letak comment dekat sini, right? So kita tak nak return lagi, kita tutup, right? Bila kita tutup dekat sini, dia akan keluar, okay, markah yang kita bagi dekat sini 100%, tapi draft, kita tak return lagi, right? Dia belum not return, 100% not return. Tapi bila kita pergi ke account student, right? Account student, kita say student refresh. Alright, kalau kita dah pergi ke account student ni account student. So student, bila student tekan nak tengok balik jawapan yang dia hantar tu, right? So dah nampak tak ada highlight dekat sini, right? Bila ada highlight, let's say student tu print, right? Nampak tak dia ada komen. Walaupun kita tak return lagi kepada student, kita dah nampak dah apa yang kita komen dekat sini dah appear dekat student, right? Itu satu problem lah. Let's say kalau kita menggunakan kami, let's say ini student, account lecturer. So kita buka ni, saya menggunakan apps Kami, right? Open with Kami, right? Open with Kami, right? Let's say saya nak tanda lah kertas soalan ni. Okay, ni betul, good, very good. So 100/100. So saya bagi macam ni. So and then saya save lah. So kalau saya tak save pun, dia ada auto save, alright? Dia akan save sendirilah. So auto save now. So inilah satu kelemahan marking online, di mana mengikut objektif kita masing-masing lah, right? Mengikut objektif kita masing-masing, right? So bila dah save ni, kita pergi ke account student, right? Tapi kalau kita tengok dekat sini, saya masih belum return lagi kepada student, right? So saya refresh, reload page ni, refresh, right? Tekan. Nampak tak? Apa yang kita dah tanda, semua akan appear dekat student. Walaupun kita belum habis marking yang student-student lain. Tapi student yang pertama kita dah habis marking, dia akan nampak kita punya pemakahan dekat sini. Right? Kalau dia bocorkan rahsia kepada yang lain-lain, dan yang belum marking lagi, yang kita belum marking lagi, akan dapat tengok dia boleh buat unsubmitted dan submit semula. So ini adalah satu keburukan di mana ketidakjujuran boleh berlaku dalam marking online. Right, saya nak tunjuk satu lagi di mana saya menggunakan student ni menghantar menggunakan Microsoft Word. Right. So bila dia bagi menggunakan Microsoft Word, right? Kalau saya ada Kami, kita boleh convert ke PDF balik lah, ataupun saya menggunakan Google Document, right? Tapi Google Document ni kita tak boleh nak saya tak pasti, mungkin tak boleh nak right? So mungkin kita boleh komen sikit, terbaik, jawapan bagus. So highlight warna merah. Lecturer kan suka warna merah untuk highlight. And then kita tak share, kita tutup, right? Tutup dekat sini, right? Ataupun kita boleh annotate guna Kami, right? Annotate guna Kami, tunggu sekejap, right? And then bila kita guna Kami, bila kita menggunakan, sudah hantar Word, PowerPoint ataupun image, dia akan automatically convert kepada PDF lah, right? So tunggu sekejap, dia convert. Right,
Ini jawapan yang saya dah bagi tadi. And then kita tanda good, ataupun kita bet lah, bet 10/100 contoh. And then tak tekan save pun lagi, tapi dia dah save dah. And then saya nak tutup, and then tutup this one. Kita pergi ke account student satu lagi. Alright, ni account student satu lagi. Okay, now tadi remember tak, saya buat dua benda marking dalam cara dalam ni. Bila student hantar menggunakan Word, right, so dua marking dekat sini. Kita nampak dekat sini. Okay, satu yang saya convert menggunakan Google Document, right, saya tulis terbaik, jawapan bagus. This one satu jawapan, satu marking pemakahan lah. Satu lagi menggunakan Kemi, right, dekat sini nampak saya dah convert, dah tanda markah dekat sini, and saya tekan save, kan. Kalau tak tekan save pun dia akan tekan save sendiri, right. So now kalau kita pergi ke account student, right, sini account student, dia takkan nampak apa yang kita buat dekat Kemi tu, right, sebab this one account student. Okay, dia takkan nampak apa yang kita buat dekat Kemi. Dia hanya akan nampak apa yang kita buat dekat Google Document. Sebab ini kita menggunakan sudah hantar menggunakan Microsoft Document, Microsoft Word lah, right. So cara begini mungkin lebih bagus berbanding cara student hantar menggunakan PDF, right. Nampak tak, right, kita boleh menggunakan apps Kemi untuk menanda soalan lah. So kalau kita buka dekat sini, this is lecturer punya file, right. So kita apps annotate with Kemi, right. So apa yang kita dah tanda dekat sini, right, kita tunggu sekejap. Apa yang kita tanda dekat sini, dia akan keluar dekat sini, dia akan simpan. So kita boleh save and download, atau save to Google Classroom, Google Drive lah, right. So ini lebih praktikal berbanding dengan student hantar menggunakan PDF, right. Okay, saya rasa itu saja yang saya nak cakap berkenaan dengan Google Classroom, marking online guna Google Classroom berbanding marking offline guna Google Class daripada Google Classroom lah. So better kita, pilihan yang bagus sekali, saya rasa dia ada pro and kontra lah. So kalau dia bergantung kepada kita punya hasrat dan pemikiran kita sendiri. Jika kita nak student tu melihat live apa yang kita tanda setiap seorang, right, walaupun kita tak habis tanda lagi, right, kita boleh prefer kepada online marking lah. Tapi ini rasanya agak pelik sikit. Kalau kita kelas face to face pun kita tak bagi student nampak apa yang kita tanda tengah tanda tu, right. Melainkan kita dah habis tanda, kita dah finalizekan semua benda, baru kita bagi dekat student, kan. So kita kena fikir apa yang terbaik untuk kita. So bagi saya personally bagi saya, walaupun hebat mana teknologi yang kita ada, kita kena pilih apa yang sesuai dengan kita, right. Pada saya lebih suka download semua file kertas jawapan daripada student daripada Google Classroom, dan marking sendiri offline, right. And then baru kita akan dedahkan pemakahan markah-markah kepada student lah. Okay, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.